قولي وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan kelas pengajian kita dengan i'rab ayat 53. Sebelum ini kita telah pun tafsir ayat 52, 53 dan juga telah selesai i'rab ayat 52, 51. Jadi pada hari ini kita akan terus mula dengan i'rab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Dan insyaAllah kalau sempat kita akan teruskan dengan tafsir ayat 54, ayat sambungan ayat 53. Jadi qala al-muallif Dr. At-Tayyib Al-Ibrahimi rahimahullah wa istinafiyah ka lil jarri wat tashbih. Jadi huruf waw pada ayat ini 53 ini dimulakan dengan wa, ia adalah wa istinafiyah. Maknanya wa yang menunjukkan ayat ini adalah permulaan ayat dan tidak ada kaitan i'rabnya dengan ayat sebelumnya. Maknanya dia bukan ataf. Ayat ini bukan ataf kepada ayat 52, tetapi ia adalah permulaan ayat dan dimulakan ayat ini dengan wa kadzalika fatanna. Dan kaf ini adalah lil jarri, maknanya dia adalah huruf jar. Wat tashbihi, dan tashbih ini diguna fungsi kaf ini untuk perumpamaan ataupun diberi makna seperti. Makna seperti. Okey, minta tutup mic supaya tidak ada suara luar masuk. Okey, sampai mana tadi? Kaf adalah lil jar wat tashbih. Kaf ini adalah lil jar wat tashbih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waw itu adalah huruf jar. Dan tashbih itu fungsi huruf waw itu ataupun makna huruf waw. Okey, apa dia sebut tadi? Waw adalah lil jarri. Al-jar maknanya dia adalah huruf jar. Harfu jar. Huruf jar. Kemudian tashbih. Wat tashbih. Tashbih ini adalah dari sudut fungsinya iaitu maknanya adalah perumpamaan ataupun umpama, kita terjemah. Umpama, boleh juga seperti. Okey, jadi kaf itu satu huruf tu, kaf ni huruf kaf yang ada pada wa kadzalika, huruf kaf yang ada pada kadzalika itu. Huruf kaf satu ni dia memberi makna seperti ataupun sebagaimana ataupun umpama huruf kaf ini, dan namanya adalah huruf jar. Jadi dalam Quran kita tidak dapat lari daripada berjumpa dengan huruf jar. Cuma jarang kita jumpa dengan kaf. Huruf kaf ini jarang kita jumpa. Biasa kita jumpa dengan contohnya ila, huruf jar juga. Maknanya ke ataupun kepada. Fi maksudnya pada ataupun dalam ataupun di. Kemudian ala, ulang kaji balik, huruf jar maksudnya di atas. Dan banyak juga kita jumpa dengan bi. Bi ini maksudnya dengan ataupun perantaraan, bersama. Kemudian juga kita jumpa banyak juga dengan li. Li ini kadang-kadang diletak baris atas la, lahum, lihim, laka dan selainnya.
boleh ada dari atas, dari bawah. Li ini menunjukkan bagi ataupun kepunyaan. Kemudian juga huruf jar min. Min ini banyak juga kita jumpa. Min ila an. Selain daripada min ada lagi an. Min maksudnya dari ataupun daripada, an maksudnya terhadap ataupun dari. Jadi seterusnya kaf. Kaf ini jarang kita jumpa. Jadi kaf ini maksudnya seperti. Seperti contohnya ana, saya, seperti awak, ka, anta. Jadi kaf ini bermaksud seperti tapi digabung dengan anta, disambungkan. Ini penulisan kaf ini dia boleh sambung daripada belakangnya, permulaannya dan juga selepasnya boleh disambung. Jadi ana, ka, anta ataupun kadzalika. Kadzalika itu adalah seumpama ataupun seperti itu. Seperti itu. Jadi kaf adalah huruf jar dan dia adalah dari sudut fungsi dan maknanya adalah tashbih. Untuk kita guna untuk umpama, perumpamaan ataupun seperti. Kita terjemahkan seperti, sebagaimana ataupun selainnya. Dan selepas huruf jar ini, mesti ada selepasnya adalah isim, kata nama. Dan isim itu hukumnya adalah majrur, mesti bagi bawah huruf akhirnya jika mufrad. Jadi hukum i'rabnya selepas huruf jar ini adalah majrur. Jadi kalau kita jumpa ayat, contohnya saya buat ayat Muhammad fi masjidi. Jadi pertama dal itu huruf akhir itu kita kena letak baris bawah. Itu pertama. Kalau kita nak i'rab, kita i'rab al-masjid. Al-masjid. Al-masjid itu kita nak i'rab dia, kita i'rab dengan hukumnya, majrur. Majrur, maknanya isim majrur. Tanda majrur bil kasrah. Tanda majrurnya dengan kasrah itu maksudnya baris bawah. Baris bawah yang ada pada di. Yang ada pada di ini adalah tanda majrur. Kerana dia adalah isim yang satu. Kalau dua lain, masjidain ataupun al-masajidi. Jadi huruf jar sama ada ila ataupun kaf, fungsinya adalah menjadikan isim selepasnya majrur hukumnya. Ini hukum i'rab ya, majrur, mansub, marfu' yang pernah saya huraikan sebelum ini. Di antara huruf yang menjadikan isim selepasnya majrur ialah huruf jar. Jadi dalam ayat ini, ayat yang kita baca tadi disebut apa? Dia sebut wa kadzalika, kadzalika. Jadi kaf itu adalah huruf jar, iaitu tashbih. Seperti itu kita terjemahkan. Seperti itu, zalika, kenapa tidak baris bawah? Kenapa pula tidak baris bawah? Ka itu tidak begitu. Mungkin kita tanya-tanya kenapa tidak letak baris bawah. Saya cuba letak baris. Letak kat situ pula barisnya. Kadzalika. Okey. Jadi kalau tadi kita jumpa fil masjidi bari bawah kan, kerana selepas fi. Jadi sekarang ini kadzalika, kenapa kaf ini bari atas? Kenapa tidak baris bawah? Kenapa kita tidak baca dengan zaliki? Zaliki. Tidak begitu. Semua zalika belaka, tidak ada zaliki. Jadi sebagaimana yang saya bagi tahu sebelum ini, perkataan itu dia ada sama ada isim ataupun fa'il, dia ada mabni. Dia ada mabni. Di antara isim yang mabni ialah isim zalika ini. Kita panggil isim isyarah, kata nama tunjuk. Antaranya adalah zalika. Apa maksud mabni? Maknanya zalika ini dia tidak berubah barisnya. Sentiasa dibaca dengan zalika. Di mana saja dia berada.
di awal ayat, di akhir ayat, di tengah ayat, dan biasanya berada di awal ayat. Jadi zalika ini tidak baca dengan zaliki ataupun zaliku, tetapi dia kekal dibaca walaupun berada di mana lokasi ataupun berada di dalam ayat, ia sentiasa kekal dibaca dengan zalika walaupun berada selepas huruf jar. Apa kata ini? Apa nama kata ini? Kata ini adalah tergolong dalam golongan ataupun kategori perkataan al-mabni, iaitu tidak berubah ayatnya. Okey, kalau masih lagi tidak dengan mabni ini, insya-Allah selepas ini kita jumpa lagi. Lama-lama dengar, insya-Allah paling tidak pun kita tahu ada perkataan dalam bahasa Arab dia adalah mabni. Antaranya adalah isim isyarah ataupun kata tunjuk ini. Dalika itu dia adalah mabni. Adapun masjid ini dia bukan mabni. Dia bukan kata mabni, dia adalah mu'rab. Mu'rab maknanya isim yang boleh berubah akhir ni. Akhir, huruf akhir ni dia boleh berubah. Al-masjid ini boleh kita baca al-masjidu, al-masjida. Bacaan al-masjidu dan masjidah itu mengikut kedudukannya di dalam ayat. Kalau al-masjid ini berada di awal ayat, berada selepas fi, kita baca dengan fil masjidi. Kalau dia berada di awal ayat, kita baca dengan al-masjidu. Contohnya al-masjidu kabir, sekolah pula, masjid besar. Kalau dia berada di hujung, contohnya ra'aitu, saya melihat al-masjid, dia berada di hujung, kita baca dengan baris atas. Jadi fil masjidi baca dengan di, al-masjidu baca dengan du, kemudian ra'aitu al-masjida baca dengan da. Ini semua kita panggil mu'rab. Mu'rab. Maknanya huruf akhirnya boleh berubah. Jadi perkataan yang mu'rab ini dia boleh mengambil hukum i'rab, sama ada majrur yang kita belajar tadi, yang kita jumpa tadi, ataupun mansub, ataupun marfu'. Isim dia tidak ada majzum. 3. Kalau kita baca ra'aitul masjidah, masjidah ini adalah mansub. Kenapa dia mansub? Mesti ada sebab. Kita nak baca dengan baris atas ini, kita kena tahu sebab. Kerana dia adalah maf'ulun bih. Kemudian kalau kita baca dengan al-masjidu, ia adalah al-marfu' hukumnya. Kenapa dia marfu'? Kerana dia adalah mubtada. Jadi mubtada, maf'ulun bih itu adalah nama-nama ataupun rukun-rukun ayat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, subjek, predikat. Jadi Arab ni dia ada mubtada, dia ada khabar, dia ada fi'il, dia ada fa'il, dia ada maf'ul. Jadi ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Sebab itu kadang-kadang apabila ayat itu tidak ada khabar, kita akan jumpa kan mahzuf contohnya. Kadang-kadang ada khabar mahzuf, mubtada mahzuf. Kerana apabila sesuatu ayat itu tidak tepati ataupun tidak cukup rukun ayatnya, maknanya ada yang dibuang ataupun tidak disebut. Itulah yang kita panggil mahdzuf, yang selalu kita jumpa di dalam ayat. Jadi masjid ini dibaca dengan baris harapan kerana dia adalah mubtada dan ia adalah majrur. Majrur kerana berada selepas huruf jar. Jadi ini sedikit pendedahan secara ringkasnya tentang perkataan dalam bahasa Arab dan hukumnya. Majrur, marfu', mansub, dan kenapa dia menjadi majrur. Jadi kita belajar tadi yang menjadikan perkataan masjid ini majrur kerana adalah perkataan ini berada selepas huruf jar. Huruf jar yang kita belajar tadi, huruf jar yang saya letak, yang saya gariskan di bawah, huruf jar ini. Jadi isim selepasnya hukumnya adalah majrur. Dan kenapa dibaca dengan kadzalika, tidak dibaca dengan kadzaliki? Jadi kita belajar tadi kerana zalika ini adalah ia tidak berubah, kekal buat selama-lamanya dan sampai kiamat kerana tidak ada sesiapa yang dapat mengubah ketetapan. Bahkan Al-Quran menetapkannya dengan zalika, zalikal kitabula. Jadi kalau kita jumpa zalika ini di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut zalika. Jadi antara hujjah dalam bahasa Arab ini adalah Al-Quran.
Jadi kalau ada orang nak ubah dzalika kepada dzaliki, dia mesti datangkan hujah. Pertama daripada Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala guna. Yang kedua, ada ketidak dalam hadis. Dan yang ketiga, daripada syair-syair Arab Jahiliyah. Di zaman Nabi, sebelum Islam, selepas Islam, ada ketidak pensyair-pensyair ini menggunakan dzalika. Jadi kalau tak ada dzalika, tak ada dzaliki, hanya dzalika, maka sampai kiamatlah perkataan ini menjadi dzalika. Jadi sebab itu saya kata sampai kiamat pun akan dibaca dengan dzalika. Kerana tak boleh diubah, itu ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga syair-syair Arab. Jadi jangan fikir saja hukum fiqh ataupun akidah disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab pun sama. Bahasa Arab ini antara syawahid. Syawahid maknanya dalil-dalil dia adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi, dan selain daripada itu adalah syair-syair Arab yang dibuat ataupun yang dikarang, ditulis oleh pensyair-pensyair Arab sebelum zaman Nabi, iaitu syair jahili. Begitu juga zaman Nabi SAW, begitu juga selepas Nabi, ada juga pensyair-pensyair bagaimana penggunaan mereka. Okey, jadi Allah Ta'ala sebut kadzalika. Kaf itu adalah jar wa tashbih. Jelas insya-Allah jelas. Kemudian za isyarah. Isyarah sakin. Za ini isyarah maknanya tunjuk. Kadang-kadang kita guna hadza. Tidak begitu hadza contohnya kalau yang dekat hadza ini. Kalau yang jauh kita guna zalika. Zalika. Jadi za itu adalah isyarah. Za itulah ia memberi makna itu. Isyarah itu maknanya kata tunjuk. Sakin. Sakin maknanya alif itu adalah baris mati. Fi mahalli jar. Di dalam kedudukannya adalah majrur. Di dalam kedudukannya adalah jar. Sebab kenapa fi mahalli jar? Kerana zalika tadi yang saya huraikan tadi, dia adalah mabni, tak berubah. Nanti saya tunjuk ini pun ilmu juga supaya pelajar lagi nampak. Okey apa tadi? Kaf tadi kita belajar tadi, kaf ini adalah huruf jar. Kita letak di sini adalah huruf jar. Kemudian zalika sepatutnya dia adalah majrur, hukumnya majrur. Oleh kerana zalika ni adalah isim mabni, dia tidak berubah, dia kekal dengan baca ka, maka majrur ini tidak boleh disebut. Maknanya tidak boleh diletak majrur isim ini, tetapi hanya disebut fi mahalli jar. Maknanya kedudukannya adalah majrur. Kenapa disebut begitu? Kerana kaf itu bukan baris bawah dan dia adalah isim mabni. Dia adalah isim mabni. Jadi fi mahalli jar maknanya saya baca zalika ka, tapi sebenarnya kedudukannya adalah baris bawah iaitu jar. Tetapi saya tidak baca zaliki iaitu dengan majrur, kerana zalika itu adalah isim isyarah dan dia termasuk ataupun tergolong dalam kumpulan isim mabni. Itu isim yang tidak berubah. Jadi isim mabni ini dia i'rabnya dengan mahal, fi mahalli jar ataupun fi mahalli rafa', fi mahalli rafa' ataupun fi mahalli nasab. Jadi fi mahal ini boleh kita terjemahkan ia di dalam kedudukan majrur. Dan dibaca dengan baris atas kerana dia adalah isim mabni. Kalau ikutnya dia dibaca dengan zaliki. Oleh kerana dia isim mabni, dia dibaca dengan zalika dan tidak ada majrur padanya. Tidak ada majrur, tidak ada baris bawah kasrah pada zalika. Jadi kita i'rabnya dengan fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Kita tak i'rab dengan majrur, tapi fi mahalli jar, dalam kedudukan jar. Okey.
muta'alliqun bimahdhuf maf'ul mutlaq li fatanna. Jar wa majrur, dia sebagaimana yang selalu saya ulang, dia tidak kuat, dia mesti bergantung kepada kejadian ataupun kata, kejadian ataupun fi'il. Dia mesti bergantung kepada isim ataupun fi'il jar wa majrur ini. Kalau tidak ada tempat dia bergantung, kita mesti letak sesuatu. Kalau tidak ada tempat dia bergantung, kita mesti letak sesuatu, dan kemungkinan perkataan itu dimahzuf, maknanya dibuang. Inilah maksudnya fi mahali jar muta'alliqun bimahdhuf. Apa yang dibuang? Dibuangnya adalah maf'ulin mutlaqin li fatanna. Ini yang dibuang. Okey. Allah Ta'ala sebut wa kadzalika fatanna wa kadzalika fatanna, apa boleh sebut ayat? Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allah. Okey, kita tarik balik ayat ni. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu. Jadi dalam ayat ni dia ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ni sebenarnya masdar. Saya tunjuk kat bawah. Contoh saya buat jalasa Muhammadun jilsan. Ini masdar kepada jalasa. Tengok nama jalasa jim lam sin. Yang kat sini pun jim lam sin. Ini kita panggil maf'ul mutlaq. Saya buat warna merah. Maf'ul mutlaq. Apa fungsi maf'ul mutlaq ini? Fungsinya adalah kadang-kadang menunjukkan taukid. Jalasa Muhammadun jilsan. Maknanya Muhammad ini betul-betul duduk. Kadang-kadang juga ia menerangkan keadaan. Contoh saya sebut jalasa Muhammad jilsal al-wazir. Saya guna perkataan jalasa juga. Nampak? Jalasa Muhammadun. Kemudian saya kata jilsa al-wazir. Apa maksud jilsa al-wazir? Duduk seperti menteri. Menteri duduknya lain. Orang biasa duduknya lain. Jadi kita nak cerita maf'ul mutlaq ini adalah dia menceritakan bagaimana bentuk duduk Muhammad ataupun bagaimana keadaan duduknya Muhammad. Jadi kalau yang atas ni adalah menunjukkan taukid, menguatkan, yang bawah ini menerangkan kedudukan Muhammad itu seperti duduknya seorang menteri. Boleh gambar, menteri dia duduk. Saya pun tak boleh nak gambar. Tapi menteri tak samalah duduk dengan kita. Mungkin duduknya di tempat yang baik. Duduk di kerusi yang hebat, kerusi yang elok. Jadi Muhammad pun begitu. Dan menteri ini tidaklah kata duduknya mungkin beradab kan, sebab semua orang tengok dia. Kalau duduk angkat kaki sebelah tu mungkin bukan menteri dia kan. Jadi jalasa Muhammadun jilsa al-wazir, dan kadang-kadang maf'ul mutlaq ini dia menerangkan juga bilangan. Contohnya saya biasa bilangan ni dia ada ta di hujung. Jilsatan. Maknanya Muhammad duduk satu kali duduk. Jilsatan ataupun jilsatain, dua kali duduk. Juga menerangkan bilangan. Menerangkan bilangan. Jadi kita kena tahu maf'ul mutlaq yang dimaksudkan dalam i'rab Syekh Tayyib Ibrahimi itu adalah masdar bagi fi'il. Masdar bagi fi'il. Contohnya jalasa, masdarnya adalah jilsan. Boleh juga julusan. Julusan boleh juga masdarnya.
julusan. Jadi setiap fi'il dia ada masdar. Setiap fi'il dia ada masdar. Contoh saya kata daraba. Daraba ini fi'il, masdarnya adalah darban. Masdarnya. Jadi darban itu boleh jadi maf'ul mutlak. Contoh saya buat ayat daraba Muhammadun darban. Bila darban maknanya betul-betul pukul. Kalau darbatan, satu kali saja pukul. Darbatan. Jadi semua itu adalah maf'ul mutlak. Contoh lagi saya sebut akala. Akala ada masdarnya, iaitu aklan. Masdar ni maknanya kata nama terbitan. Akala, aklan. Contohnya saya sebut akala Muhammadun aklan. Muhammad makan, betul-betul makan. Ataupun aklatan, satu kali ataupun satu jemput, satu kali makan. Aklatan, satu kali saja dia makan. Jadi setiap fi'il daraba ada maf'ul mutlaknya, masdar dia, kata nama terbitan. Daraba telah pukul, darban pukulan, akala telah makan, aklan makanan, ataupun isim kepada makan tu pemakanan ataupun makan. Jalasa duduk, jilsatan ataupun jilsan kedudukan. Jadi kita jumpa sekarang ini fatanna. Allah Ta'ala sebut fatanna. Jadi apa maksudnya? Futina. Sekejap saya tengok dia punya tasrif. Fatana yaftinu fatnan futunan. Okey, fatnan boleh juga diletak di sini. Fatnan masdarnya adalah fatnan. Fatnan. Jadi masdar ini tidak disebut, tak ada, mahzuf, mahzuf. Dan wa kadzalika fatanna, dan kadzalika ini dia bergantung, dia merujuk ataupun dia gantung kat mana? Dia bergantung kepada fatanna. Dia bergantung kat situ. Fatanna kadzalika fatanna fitnan ataupun fitnatan kadzalika ba'dhum bi ba'dhin. Okey. Kita masih lagi berbincang tentang kadzalika ni. Kadzalika ini dia adalah isim isyarah dan dia ada tasbih, semua kita belajar tadi. Jadi i'rabnya dia adalah muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq. Mana yang mahzufnya? Mahzufnya adalah ni. Yang tidak disebut, ini yang dibuang ni. Yang tidak disebut di dalam ayat ni. Fatanna fitanan ataupun fatnan ataupun fitnatan, kami telah menguji, betul-betul uji maksudnya. Kadzalika, demikian itu, seperti itu. Jadi kadzalika ini mungkin merujuk kepada sebelumnya, ayat sebelumnya. Jadi kami telah uji setengah di kalangan mereka dengan setengahnya seperti itu. Seperti itu kembali kepada ayat 32. Apa ujiannya? Ujiannya adalah pangkat, ujiannya adalah harta, di mana di dalam masyarakat ini ada golongan yang berharta, ada golongan yang berpangkat, dan ada golongan yang fakir, ada golongan bawahan, tidak ada pangkat. Sehingga di zaman Nabi ada hamba. Jadi Allah Ta'ala uji manusia dengan kedudukan ataupun tahap martabat sebegitu. Jadi itu antara maksudnya. Fatanna, kami telah menguji, betul-betul ujian. Kadzalika, seperti itu. Seperti itu kembali kepada sebelumnya. Maknanya manusia ini akan diuji sebegitu, iaitu dengan kekayaan, dengan kefakiran, dengan jawatan, dengan pangkat, dengan kuasa, dengan kedudukan di dalam masyarakat. Maf'ul mutlaknya adalah fitnatan ataupun fatnan. Okey, kita tengok balik teks. Ni Ustaz nak tanya Ustaz. Sila ya, sila. Ya. Maf'ul mutlak ni dia mesti fi'il mudhari' juga. Maf'ul mutlak dia. Ya.
Maf'ul mutlak dia isim. Dia Ustaz kata tadi dia fa'il mudhari'. Fatanna kan tadi. Ah, Fatanna fa'il mudhari'. Dan dia adalah apa ni? Maf'ul mutlak lah, penegasan kepada fatanna tadi. okey. Ya. Sekali lagi Haji Alim. Ya. Maf'ul mutlak ini ia adalah isim ataupun kata nama terbitan yang diambil daripada fi'il. Fi'il sebelumnya. Ya, okey. Sama ada fi'il madhin ataupun fi'il mudhari'. Boleh belaka. Contohnya jalasa, saya cuba buat fi'il mudhari'. Yajlisu. Jadi jalasa yajlisu, ini dua-dua fi'il. Jalasa adalah fi'il madhin. Fi'il madhi. Fi'il mudhari', tidak begitu. Jadi Ya. maf'ul mutlak adalah kata nama terbitan, masdar yang diambil daripada fi'ilnya. Yang diambil daripada fi'ilnya. Ya. Jadi tak boleh kalau kita sebut perkataan lain di sini. Contohnya saya sebut yajlisu, jalasa Muhammadun, saya guna ataupun hudu'an. Kalau saya nak guna masdar, hudu'an. Hudu'an. Jadi tak boleh. Mesti daripada fi'il dia. Maksudnya mesti daripada fi'ilnya, maknanya masdar ini diambil daripada fi'il dia. Contohnya jim lam sin, di sini pun ada jim lam sin. Maksudnya jasan ataupun jurusan ini adalah asalnya adalah fi'il yajlisu ataupun jalasa. Itu maksudnya maf'ul mutlak. Dan dia wajib dari atas. Sebab itulah kita baca jilsan, julusan, fatnan, fitnatan. Ustaz, yang maf'ul mutlak ni Ustaz, dia cuma syaratnya dua je Ustaz. Masdar dengan bilangan tu. Macam fatnan dengan fitnatan. Ada yang lain lagi yang semua mutlak selain pada masdar dengan itu. Dia mesti masdar. Dia mesti masdar kan? Confirm masdar. Ya. Jadi kalau maf'ul mutlak ini, maf'ul mutlak, dia adalah masdar. Masdar bagi fi'il tu. Fi'il ni. Jalasa. Apa jalasa? Apa masdarnya? Jilsatan. Okey, saya cuba tunjuk. Saya cuba tunjuk. Kejap saya buka kamus kejap. Okey, nampak kan saya share ni kan? Nampak ke tidak? Nampak kan? Perkataan jalasa, jalasa duduk. Jadi apabila sesuatu fi'il tu jalasa, dia akan ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il mansub semua ni ada juga. Kemudian dia akan ada isim fa'il dan juga masdar. Isim maf'ul dan juga ada masdar. Isim fa'il dia adalah jalis, isim maf'ulnya adalah majlus, isim masdarnya adalah julus. Kalau nak mudah lagi saya taiklah lagi mudah. Maknanya kalau kita tengok kamus, dia akan tulis macam ni. Dia akan tulis jalasa, itu fi'il madhi. Kemudian dia akan tulis yajlisu, itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian ada lagi kamus dia akan tulis jalisun, majlus dan selain-lainnya. Dan kalau paling ringkas, kamus akan bagi tahu masdar dia, julusan. Dia akan bagi tahu begitu. Jalasa yajlisu julusan. Jadi setiap fi'il dia ada masdarnya. Masdar ni adalah isim bagi fi'il tu. Kalau jalasa telah duduk, julusan adalah kedudukan. Daraba, nanti boleh tengok kamus kat rumah masing-masing. Daraba yadribu. Kemudian yang ketiga dia akan sebut darban. Maknanya itulah masdar. Itulah masdar dan itulah sebenarnya dia adalah maf'ul mutlak. Dia adalah maf'ul mutlak. Maknanya di dalam ayat saya buat jalasa Muhammadun dulusan. Jadi kalau saya nak i'rab jalasa fi'il madhi. Jalasa fi'il madhi. Muhammad adalah fa'il.
Kemudian kamu nak i'rab apa? Julusan. Julusan ini kamu i'rab dengan maf'ulun mutlaq ataupun boleh juga masdar. Ataupun masdar. Okey, i'rab tadi. Masdar. Nampak jam ya? Maka maksud saya tu dia dari segi maf'ul mutlak tu ialah saya masdar, tapi dia punya syarat-syarat maf'ul mutlak tu dia satu je dalam dia masdar. Ayat tu mesti ada masdar. Yang kedua ada apa nama yang bilangan ada bilangan kan kali 2 kali ke. Itu yang kedua. Kemudian ada yang lain lagi yang maf'ul mutlak ni yang kita boleh buat ayatnya selain pada dua ni. Ayat yang semua mutlak. Okey. Jadi maf'ul mutlak tu dia adalah masdar bagi fi'il. Ya. Itu saja. Ya. Ataupun mungkin juga kalau nak guna perkataan lain pun dia ada makna lebih kurang dengan jalasa. Contohnya jalasa Muhammadun julusan, boleh juga kita guna qu'udan. Qu'udan itu maknanya duduk juga. Jadi boleh juga dia jadi maf'ul mutlak, tetapi dekat maknanya. Tetapi kalau nak letak perkataan lain tak boleh. Dia mesti masdar bagi fi'il. Dan hukumnya mesti mansuban. Mansubun bari atas, julusan, qu'udan, kerana dia adalah maf'ul. Okey, kemudian yang saya terangkan tadi dari sudut makna dia, fungsi maf'ul mutlak ni kenapa Arab guna? Itu yang saya terangkan tadi, antaranya dia memberi makna pertama taukid. Dia menguatkan, mana tak ada contoh saya tulis tadi. Antara fungsinya dia adalah taukid, menguatkan. Yang kedua, ia menerangkan keadaan duduk itu bagaimana, dan juga dia menerangkan bilangan. Adakah berlaku sekali ataupun 2 kali. Itu dari sudut fungsi maf'ul mutlak. Kalau dari sudut i'rab kita bagi tahu dia adalah mansub. Tapi apa fungsinya? Fungsinya ataupun dari sudut maknanya, jadi maf'ul mutlak itu diguna oleh orang Arab untuk tujuan tertentu. Antara maknanya adalah taukid. Ini contohnya saya buat tadi. Antaranya adalah taukid. Contohnya jalasa Muhammadun jilsan. Ini maknanya betul-betul dia duduk. Kalau jalasa Muhammadun jilsal wazir, dia duduk seperti menteri duduk. Maf'ul mutlak juga, dan disyaratkan untuk menerangkan kedudukan ataupun hay'ah, dia kena ada mudhaf ilaih. Jilsal wazir ataupun seumpamanya. Kemudian dia juga menerangkan bilangan berapa kali duduk. Jika ditambah dengan ta di akhirnya, jilsatan, maknanya 1 kali. Maf'ul mutlak juga. Itu dari sudut fungsi maknanya. Satu lagi yang makna itu saya teringat juga. Dia rasa Muhammadun Qardan katanya. Qardan yang mengkera. Masdar itu kira macam semua mutlak tak? Ya, jalasa Muhammadun Qardan. Qardan Adakah tak boleh maf'ul mutlak. Ya. Dia kena buat macam ni. Dia kena buat jalasa Muhammadun jilsal dia tambah. Qirat. Kedudukan apa? Monyet. Duduk macam monyet . Kena ada jalasa ni, kena ada masdar dia. Tapi diidhafkan dengan apa? Kalau kita idhafkan dengan monyet, duduk macam monyet. Kalau kita sandarkan kepada wazir, duduk macam menteri. Kalau kita sandarkan kepada ayah kita, awak duduk seperti ayah saya, itu maksud. Kedudukannya seperti duduk ayah saya. Jilsatal ab contohnya, kedudukan ayah saya. Jilsa abi contohnya. Jadi kalau jalasa Muhammadun Qirdan ataupun Qiradan, Muhammad duduk
monyet. Maknanya adalah kat situ dibuang, mungkin jilsa al-qirat. Mesti dia kena fi'il je. Masdar daripada fi'il je. Kalau kita nak guna masdar bukan daripada fi'ilnya, mesti adalah maknanya sama. Iaitu qu'udan, contoh saya bagi tahu. Ini adalah maf'ul mutlaq. Tapi qu'udan ini bukan daripada jalasa. Tetapi maknanya sama. Qa'ada duduk, jalasa duduk. Jadi saya sebut jalasa Muhammadun qu'udan. Jadi qu'udan ini adalah maf'ul mutlaq. Walaupun dia bukan daripada jalasa. Okey Haji Jamil. Mungkin wallah alam kalau ada jalasa Muhammadun qirdan, tapi itu tidak boleh jadi maf'ul mutlaq. Kalau nak jadi hal mungkin hal ini dia boleh isi mustaq, dan antaranya sifah musyabbahah. Mungkin kerdan itu hal keadaannya seperti monyet, duduk dia, tapi bukan maf'ul mutlaq, mungkin hal. Haji Jamil mungkin hal. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama Haji Jamil. Okey, kita tak tengok, kita ada banyak tunjuk contoh. Kita kembali kepada ayat kita tadi ni. Ayat kita tadi ni wa kadzalika, mana tadi saya dah tajuk tadi kan? Okey. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu. Jadi muallif kata kadzalika ini dia bergantung kepada maf'ul mutlaq mahdhuf, iaitu maf'ul mutlaq yang tidak disebut. Jadi fatanna ini fi'il, jadi maf'ul mutlaqnya adalah fatnan ataupun fitnatan kadzalika. Jadi fatanna fitnatan kadzalika ini dia bergantung kepada maf'ul mutlaq yang tidak disebutnya, yang tidak disebut. Jadi kita baca sekali lagi apa kata muallif. Dia bagi tahu fi mahalli jar muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq li fatanna. Jadi maf'ul mutlaq li fatanna adalah fitnatan ataupun fatnan yang saya type ataupun saya tulis kat sini seolah-olahnya kadzalika ini berada selepas fitnatan lah, tapi dia berada di awal . Kita copy paste balik copy. Okey, jadi dalam ayat yang ayat yang kita baca, kita bawa ayat yang kita baca, kadzalika berada di depan ni. Jadi kalau nak ikut kedudukannya, dia berada di sini. Kadzalika ini dia bergantung kepada fitnatan. Kami telah menguji seuji-ujinya ataupun betul-betul ujian. Kadzalika seperti itu, iaitu seperti yang disebut di dalam ayat sebelumnya. Orang kaya dengan kekayaan, orang miskin dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan, kekayaan itu adalah ujian. Jadi janganlah kamu yang miskin, yang kaya hina yang miskin, yang berjawatan besar, pemimpin hina hamba ataupun rakyat biasa. Jadi jangan kamu berlaku begitu. Kerana jawatan, kekayaan dan kedudukan kamu di dalam masyarakat itu adalah ujian daripada kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak Jadi kadzalika ini dia merujuk ataupun bergantung pada fitnah. Saya contoh sikit fitnah kat sini. Macam tu. Okey, sebab itulah dia sebut tadi fatanna kadzalika itu adalah fi mahalli jar muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq li fatanna. Jadi fatanna ini ada maf'ul mutlaqnya, iaitu fitnatan, tapi tidak disebut di dalam ayat. Cuma kalau kita baca ayat, kita boleh tahu maknanya. Maknanya Allah Ta'ala telah fitnah dengan satu fitnah ataupun betul-betul ujian yang seperti itu, sebagaimana yang disebut sebelum ini di dalam ayat 52. Okey, jelas Atau tidak jelas lagi
hampir 1 jam duduk, setengah jam ataupun 20 minit hurai tentang mafhum mutlak. Tetapi insya-Allah ada manfaat kepada semua. Okey, ada lagi nak tanya? Soalan kalau ada? Fi mahali jar muta'alliqun bi mahdhuf mafhum mutlaq li fatanna la lil bu'di. La itu menunjukkan jauh. Hadza hadhihi untuk dekat. Zali ataupun zalika. La li itu adalah untuk jauh, dan ka lil khitab. Lil khitab ni mana yang kita tunjuk ataupun yang ada depan kita. Jadi kita sebut zalika. Fatan madin sakin. Fi'il madin dan mabniyun ala sukun sakinun. Nun itu baris mati. Fatan na. Cuma dalam Quran dia sebut dia hanya sabdu saja kan. Dia letak sabdu fatan na. Tapi sebenarnya dia ada nun itu mati. Oleh kerana untuk ringkas jadi dia letak sabdu. Dalam Quran ditulis fatanna. Fatan sebenarnya dia adalah ada 2 nun. Nah. Jadi na yang kedua itu adalah dhamir dan fatan itu adalah fi'il madhi. Okey. Tapi dalam Quran ditulis fatan, nun itu diletak sabdu, menunjukkan ganda 2, fatanna. Jadi fatan ini adalah fi'il madhin mabniyun ala sukun, disebut madhi sakin, dan na itu adalah dhamir muttasil fi mahali rafa' fa'il. Na itu adalah fa'il, pelakunya, iaitu kami. Kami di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fatan madhi sakin. Sakin maknanya dia bukan marfu', dia bukan mansub, dia bukan majrur, tapi dia mabniyun ala sukun. Na fa'il, fa'il pelaku. Jadi fatan fitnah ataupun uji. Siapa yang menguji? Mengujinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, fatanna ba'dha maf'ulun bih. Siapa yang kena fitnah? Siapa yang kena uji? Fitnah di sini maksudnya ujian. Siapa yang diuji? Ba'dha, setengah. Bukan semua, setengah mereka. Bi ba'dhin, dengan setengah di kalangan mereka. Maknanya setengah daripada mereka diberi kekayaan. Dengan setengah di kalangan mereka yang diberi kefakiran ataupun diberi kemiskinan. Setengah daripada mereka diangkatkan ataupun menjawat jawatan yang tinggi. Dengan setengah daripada mereka yang merupakan hamba abdi, ataupun mereka itu adalah golongan bawahan. Setengah daripada mereka dikurniakan dengan pengaruh yang tinggi, pengaruh yang hebat. Dengan setengah daripada mereka yang tidak ada pengaruh orang biasa. Setengah daripada mereka yang diberikan ilmu yang banyak sehingga disebut-sebut terkenal. Setengah daripada mereka tidak dikurniakan ilmu, iaitu dengan kejahilan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu diuji. Kamu diuji setengah daripada mereka dengan setengah daripada golongan yang separuh lagi ataupun golongan yang lain. Setiap dalam masyarakat itu diuji dengan ujian-ujian berbagai bentuk, dan semua itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba'dha ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih maknanya objek ataupun apa yang kena uji. Jadi yang kena uji di sini adalah setengah di kalangan mereka. Mereka ini kembali kepada ayat 52, maknanya kafir Quraisy, mereka adalah di kalangan bangsawan yang beriman dengan Nabi SAW. Mereka pula adalah golongan bawahan, hamba abdi. Jadi kedudukan itu adalah pangkat, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Nabi SAW, Allah tegur di dalam ayat 52, jangan kamu melihat orang bangsawan di kalangan kafir Quraisy, mereka kamu layan mereka, dan orang yang miskin hamba abdi kamu sisihkan. Jangan melihat kepada kedudukan, kekayaan, pengaruh, jawatan dan sebagainya, tetapi lihat kepada keikhlasan.
mereka itu adalah mahu keredaan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mahu mencari kebenaran, dan yang membezakan semua itu adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ujian yang Allah Taala uji manusia. Ba'dahum maf'ulun bih, dan dia adalah mudhaf, hum mudhafun ilaih. Ba'dahum. Jadi hum ini dhamir. Dhamir ini kembali kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita cuba tengok balik. Ayat sebelumnya adalah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jadi ayat 52 ini adalah merujuk kepada tafsiran kita sebelum ini, iaitu masyarakat di Mekah Al-Mukarramah. Mereka itu ada kafir, ada mukmin, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan hamba, ada golongan kaya, ada golongan miskin. Jadi ada yang miskin, ada yang kaya, ada hamba mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kaya, ada yang berpangkat, tetapi mereka itu tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masyarakat sebegitu, golongan yang kafir ini cuba melihat bahwasanya golongan yang miskin mengikut Nabi ini adalah mereka ini sebenarnya tidak ikhlas. Mereka ikut Nabi kerana nak menumpang Nabi. Mereka nak dibebaskan daripada perhambaan. Mereka minta ataupun minta supaya diberi makan di kalangan hamba abdi dan sebagainya. Jadi mereka ini yang kaya ini, dia bagi tahu kalaulah hamba itu, kalaulah orang miskin itu Nabi sisihkan, Nabi jauhi, kami akan bercakap ataupun berbincang dengan Nabi, dan kami akan beriman kepada Nabi SAW. Jadi melihat ataupun kedudukan sebegitu adalah ditegur oleh Allah SWT dengan menyebut wala tatrudil ladzi, janganlah kamu wahai Muhammad menghalau ataupun menyisih mereka-mereka yang menyeru kepada Tuhan mereka pagi dan siang kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas, mereka nak dekat kepada Allah, mereka beribadat siang dan malam. Jangan kamu sisih mereka atas asas kamu mahu melayan mereka-mereka yang berjawatan tinggi, dan sebenarnya mereka ini sebenarnya bukanlah untuk beriman dengan kamu. Mereka ini hanya untuk datang kepada kamu, memfitnah kamu, mengejek kamu, dan mereka sebenarnya bukanlah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu menghukum, maknanya jangan Allah Taala lah yang menghukum sesiapa yang ikhlas, siapa yang hina, siapa yang mulia, itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang ikhlas mahu ilmu, ataupun mereka yang ikhlas mahu keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita layan dengan seadilnya, tanpa kita melihat kepada kedudukan ataupun dia punya jawatan ataupun harta kekayaan dan selainnya. Jadi ayat 53 ini adalah menceritakan masyarakat yang berada ataupun golongan yang disebut di dalam ayat 52, ba'dahum, setengah daripada mereka, bi ba'din, dan dengan setengah di kalangan mereka. Jadi bi ba'din ini muta'alliqani bi halin min ba'dihim. Bi ba'din ini jawa majrur juga, jadi dia bergantung di mana? Jadi dia bergantung dengan hal bagi ba'dahum. Okey, kita lihat balik mana ayat tadi. Fatnan ataupun fitnatan kadzalika ba'dahum bi ba'din. Bi ba'din ini sama dengan kadzalika. Kadzalika tadi dia adalah jawa majrur. Jadi dia bergantung kepada fitnah. Bi ba'din dia juga adalah jar wa majrur. Dia bergantung ke mana dia nak bergantung. Nak bergantung kepada fatanna tak boleh. Nak bergantung kepada ba'dahum ini pun mudhaf ilaih, tidak kuat. Jadi kalau ikutnya dia ada hal di sini. Hal ini mungkin kita boleh takdirkan kainan hal dia dalam keadaan ada.
kami menguji dengan sebetul-betul ujian seperti itu setengah di kalangan mereka kainan yang ada di situ mungkin kedudukan ataupun kekayaan biba'dhin dengan setengah yang lain. Jadi biba'dhin ini kalau ikut Syekh Ibrahim Tayyib dia adalah muta'alliqun bihal. Hal ini maknanya keadaan. Ba'dahum, setengah daripada mereka itu kainan, keadaan mereka itu ada. Mungkin di situ ada jawatan ataupun ada kekayaan sebagaimana yang saya sebut tadi ya. Mereka diuji, setengah daripada mereka diuji seperti itu, iaitu seperti di dalam ayat 52. Ba'dahum, setengah daripada mereka diuji yang ada kekayaan ataupun jawatan bi ba'din dengan setengahnya. Okey, nampak di sini saya cuba tunjuk di sini, saya cuba takdirkan di sini. Dan saya cuba yang kat bawah ni dia adalah maf'ul mutlaq. Saya tulis kat bawah ni fitnatan itu adalah maf'ul mutlaq. Kemudian kainan itu adalah hal. Jadi dalam kedudukan ayat ni kalau kita nak ikut i'rab yang Syekh Ibrahim Tayyib sebut, saya cuba contoh sikit. Okey, kadzalika jar wa majrur dia kembali kepada masdar ataupun maf'ul mutlaq. Kemudian bi ba'din jar wa majrur, ke mana dia nak kembali? Dia kembali kepada hal. Hal ini tidak ada dalam ayat, tidak ada. Kadzalika diletak di depan. Kadzalika diletak di depan. Nampak fatnan atau fitnatan kadzalika ba'dahum kainan bi ba'din. Kami telah menguji dengan ujian seperti itu, iaitu seperti yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ba'dahum, dengan setengah mereka, iaitu bukan semuanya, separuh daripada mereka kainan, dalam keadaan separuh daripada mereka itu ada jawatan, ada kekayaan, ada wang, ada pengaruh, ada kabilah ataupun keluarga yang besar, ada perniagaan, ada taraf kedudukan di dalam masyarakat. Bi ba'dhin, diuji mereka yang ada kedudukan itu dengan setengah daripada golongan yang lain yang tidak ada. Yang tidak ada maknanya fakir, yang miskin, yang hamba, yang tiada jawatan, tidak ada pengaruh dan selain. Okey, moga-moga jelas insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Bi ba'dhin muta'alliqan bi halin min ba'dihim liyaqulu. Okey, ini Allah Taala nak menerangkan mereka diuji dan di antara bentuk yang mereka tidak berjaya untuk menghadap ataupun menghadapi ujian ini, liyaqulu. Li itu adalah lil aqibah. Lil aqibah maknanya akibat ataupun li ta'lil ataupun sebab. Jadi liyaqulu, li itu dipanggil lam ta'lil. Lam itu apa fungsinya? Dia nak menerangkan sebab ataupun akibat. Akibat daripada ujian orang yang kaya terhadap orang yang miskin ini, golongan yang berjawatan terhadap golongan hamba ini, akibatnya mereka berkata, mereka bertanya ataupun mereka menghina. Apa hinaan mereka? Ahaulai, adakah mereka ini mannallahu alaihim, Allah Taala tolong mereka, min bainina, di antara kami? Ini adalah satu pertanyaan yang menghina ataupun yang merendahkan. Apabila kafir Quraisy mereka melihat mereka yang miskin, mereka hamba abdi yang susah berada bersama Nabi SAW, dan mereka diberi kekayaan dan merupakan ia adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak gagal, mereka gagal untuk hadapi ujian tersebut, mereka tidak berjaya. Jadi antara yang Allah Taala tunjuk di sini, mereka herdik ataupun mereka hina golongan yang miskin itu. Mereka tanya apa? Mereka tanya, inikah yang kamu kata ataupun inikah golongan yang dikatakan Allah Taala tolong mereka?
yang kamu kata Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada mereka, yang dijanjikan kemenangan, yang dijanjikan semuanya kepada mereka, inikah yang fakir, yang miskin, yang tidak ada apa-apa jawatan? Sepatutnya kalau Allah Ta'ala bantu mereka, tolong mereka, mereka adalah golongan yang hebat, golongan yang kuat, golongan yang kaya. Sudah pasti Allah Ta'ala beri duit kepada mereka, beri pangkat kepada mereka, beri kedudukan kepada mereka. Tapi sebaliknya orang-orang yang berada di sekeliling Nabi itu adalah orang miskin. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk memerli ataupun menghina mereka-mereka yang berada di sisi Nabi SAW di kalangan orang miskin. Jadi li itu lil aqibah, iaitu akibatnya, akibat daripada ujian yang diuji oleh Allah SWT. Mereka berkata kepada golongan yang miskin, ataupun mereka menghina golongan yang miskin dengan pertanyaan, inikah golongan yang dibantu oleh Allah SWT? Kalaulah begini golongan yang dibantu oleh Allah SWT, baik kami tak ikut Islam. Itulah mafhum mukhalafah dia. Baik kami duduk dalam keadaan kami sekarang ini, kami kaya, kami terpengaruh, kami senang, suka, dapat bergembira dan sebagainya. Tapi kalau kami ikut Nabi jadi miskin macam mereka, ini tidak, ini pelik. Itu maknanya hinaan daripada kafir Quraisy kepada mereka yang miskin tadi. Jadi liyaqulu lil aqibah ataupun lit ta'lil, lam itu adalah lam ta'lil, menunjukkan sebab. Dengan sebab ujian itu mereka menghina golongan miskin yang ada bersama Nabi SAW. Antara bentuk hinaannya dengan tanya pertanyaan ini, adakah mereka ini golongan yang miskin? Adakah mereka ini yang dibantu oleh Allah SWT? Mungkin sekarang ini pun begitu juga. Apabila kita melihat kita melihat negara Islam adalah negara yang mundur semuanya. Kita lihat negara Islam, negara yang paling banyak rasuah. Memang betul, rasuah banyak di negara Islam. Negara Islam, negara yang rakyatnya banyak fakir dan sebagainya. Contoh kita melihat. Jadi ada orang kata, buat apa perlu Islam? Baik kita seperti Jepun, seperti China, seperti US, seperti mana-mana negara yang maju, mungkin terdetik sebegitu. Jadi terdetik dia punya soalan sebegitu adalah lebih kurang apa yang berlaku di zaman Nabi ataupun hinaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut. Jadi kemunduran negara Islam, umat Islam, mereka itu tidak berdisiplin, mereka itu miskin, mereka itu terima rasuah, tidak ada kaitan dengan Islam. Tetapi kaitan dengan diri mereka. Mereka yang tidak ikut agama. Agama kita tentang rasuah, haramkan rasuah, tapi mereka yang menerima rasuah. Agama kita suruh berusaha, bekerja dan sebagainya. Tapi mereka yang malas. Bahkan Nabi ajar doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal dan selainnya. Jadi Islam ini adalah lengkap sempurna. Tetapi oleh kerana umat Islam tidak ikut Islam, itulah menyebabkan mereka akhlaknya tidak baik, mereka mundur, mereka lemah dan selainnya. Jadi Nabi Muhammad SAW di Mekah Al-Mukarramah, baginda Nabi berada di kalangan orang-orang yang miskin, yang berabdi dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, Nabi telah bina kekuasaan, bina pengaruh, bina kuasa selama 20 tahun. Selama 20 tahun Islam menjadi kuasa yang besar dari sudut akhlaknya, dari sudut ketenteraannya, sehingga pada tahun 9 Hijrah Islam sudah nak menyerang ataupun sudah nak berperang dengan Rom, kuasa besar pada masa itu dalam peperangan Tabuk, di mana tentera Islam ada dalam 20,000 tentera, dibantu oleh semua kabilah, termasuk kabilah yang berada di Tabuk. Yang musyrik sokong juga Nabi SAW. Jadi akhir sekali mereka yang miskin, mereka yang kaya, yang dhaif, hamba abdi ini akhir sekali mereka menjadi golongan yang hebat, bertamadun dan sebagainya, dan Nabi tunjuk sendiri dan kafir Quraisy yang menghina golongan miskin ini pada tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, mereka telah menyerah
Mekah itu kepada Nabi SAW. Jadi tengok berapa lama perjuangan itu, 18 tahun Nabi telah bina, telah ajar ajaran agama, sahabat-sahabat Nabi berjuang bersama Nabi SAW, sehinggalah pada tahun 8 Hijrah, pada tahun 9 Hijrah, Islam sudah pun kuat. Pada tahun 8 Hijrah, tawan kota Mekah. Pada tahun 9 Hijrah, peperangan Tabuk dan peperangan Hunain selepas pembukaan kota Mekah. Pada masa itu tentera Islam ada 10,000 dan kafir Quraisy telah kalah pada masa itu. Allah Taala sebut dalam surah Al-Bara'ah, di mana Al-Bara'ah ini maknanya Islam telah mengisytiharkan perang. Surah Bara'ah itu. Maknanya pada masa itu Islam adalah kuasa besar dunia. Pada zaman Nabi tersebut, apabila kita baca surah Bara'ah itu. Maknanya daripada kehinaan, kemiskinan, kemelaratan bersama Nabi di Mekah selama 20 tahun, Islam telah menjadi kuasa besar sehingga diisytiharkan bara'atum minallahi wa rasuli. Kami tidak ada lagi perjanjian dengan sesiapa di atas muka bumi ini. Kami akan minta ikut Islam, peluk Islam. Kalau tak nak ikut Islam, hendaklah berlindung di bawah impaya Nabi SAW, negara Islam, dengan membayar jizyah. Dan kalau enggan juga, kami akan perang. Jadi selepas Nabi mati pada tahun 11 Hijrah, selepas itu empayar Islam, sehingga Rom kalah di Jordan, sehingga Persia di Iran, sehingga Mesir, empayar Islam telah meluas, menguasai dunia sehinggalah kepada Andalus dan sebagainya. Itu bermula dengan mereka yang miskin ini, mereka yang miskin, melarat, hamba abdi, tetapi dalam masa 20 tahun iman mereka kuat, mereka ikut Islam sehingga mereka dapat menguasai dunia. Itu adalah satu bukti sejarah. Jadi kemunduran kita pada hari ini bukan kerana Islam, tapi kerana kita tidak mengikut apa yang diajar oleh agama kita. Kalau kita ikut, sudah pasti kita akan menjadi sebagaimana Rasulullah telah membina satu empayar, satu kuasa, satu negara yang besar yang dikuasai oleh itu sedikit selingan. Liyaqulu ahaula mannallahu alaihim min bainina. Okey, lam lil aqibah ataupun lit ta'lil. Yaqulu mudhari' mansub. Yaqulu ini adalah fi'il mudhari' dan i'rabnya adalah mansub bi an mudmaratan ba'da lam, dengan an yang tersembunyi selepas lam, wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal wawu fa'il. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ada an rupanya pada selepas lam. Liyaqulu. Okey. Ahaula'i. Okey. Ini ayatnya. Li tadi dia sebut lil aqibah wa ta'lim, maknanya lam ta'lil. Ada an mudmarah. Mudmarah maknanya tersembunyi, tak disebut, tak tertulis, tapi dia ada. Li an. Jadi an inilah kita panggil tadi an mudmarah. Apa maksud mudmarah? Mudmarah tu maknanya dhamir, tak nampak. Kita pun pernah dengar orang kata hendaklah mereka yang ada dhamir, mereka yang ada rasa dalam hati yang tak nampak. Maknanya dhamir itu adalah mudmarah itu yang tak nampak, tapi ada maknanya kita boleh takdirkan li'an. Kerana an inilah, maka fi'il mudhari' asalnya yaquluna. Fi'il mudhari' asalnya yaquluna. Yaquluna asalnya yaquluna kerana hum. Oleh kerana ada an inilah, maka fi'il mudhari' yaquluna itu dia punya maksudnya dengan buang nun. Buang nun. Yaqulu kita baca. Yaqulu li'an yaqulu. Jadi kalau kita nak tulis dengan lengkapnya li'an
yaqulu. Macam tu asalnya ialah yaquluna. Tetapi an itu kita dah belajar sebelum ini, an itu adalah nasibah. Itu huruf nasab. An itu adalah huruf nasab dan dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' bagi ramai hum, dia buang nun. Kalau li'an seorang, yaqula dia dengan baris atas. Kalau dua orang saya type ini li'an yaqulani asalnya tapi dibuang nun dengan buang nun juga. Jadi li'an yaqulu sebenarnya ada nun tetapi dibuang. Begitu juga kalau dua orang yaqulani dibuang nun, dan jika seorang akan dizahirkan dia punya baris atas tu. Okey, moga jelas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Lam ta'lil yaqulu mudhari' mansub bi an mudmaratan ba'da al-lam wa 'alamatu nasbihi hadfun nuni wal wawu fa'ilun al-masdar mu'awwal an yaqulu yani liqaulihim itu masdar mu'awwal. Oleh kerana ada an yaqulu, an ini kita dah jumpa sebelum ni, dia adalah masdariyah dan dia adalah nasibah. Saya dah terang banyak kali rasanya. Jadi apabila an dengan yaqulu, kita kena takwil ataupun kita kena tukar yaqulu itu kepada masdar. Qala yaqulu, masdarnya adalah qaulan, macam mafhum mutlak tadi masdar qaulan. Jadi yaqulu ini kita kena takwil dengan masdar dia. Masdarnya adalah qaul. Kemudian ada dhamir kat dalam ni kan. Yaqulu ini ada hum. Jadi ihim, liqaulihim. Kita terjemahkan, kita takwil kepada li'an yaqulu, maknanya liqaulihim. Kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu itu adalah liqaulihim. Kami uji mereka dan mereka gagal sehingga mereka berkata liqaulihim, kerana ataupun akibatnya mereka berkata. Qaulihim, kata-kata mereka. Okey, itu maksudnya. Sekali lagi mungkin tak sempat lagi. Li'an yaqulu, an yaqulu itu adalah takwilnya kepada masdar qaulan, jadi kita sebut liqaulihim. Ya, liqaulihim. InsyaAllah kita tamatkan sekejap lagi. Liqaulihim masdar fi mahalli jar bil lami, dan liqaulihim itu adalah fi mahalli jar bil lami. Masdar muawwal ay yaqulu fi mahalli jar bil lami muta'alliqun bi fatanna liyaqulu. Maksudnya begitu. Liqaulihim ini dia merujuk kepada fatanna tadi awal-awal. Jadi liqaulihim ini masdar muawwal ini di mana dia akan merujuk? Bila jar wa majrur dia tidak kuat, dia mesti cari tempat dia bergantung. Liqaulihim fatanna kami diuji, kami menguji mereka dan menyebabkan mereka berkata dengan ujian tersebut. Okey, insya-Allah sudah tamat masa 10.30. Fatanna, alif itu al-istifham ihtiqari. Istifham ihtiqari maknanya hina. Yang saya terangkan tadi, saya dah terang tadi bahawasanya soalan ini sebenarnya untuk menghina orang Islam kerana mereka miskin. Jadi kenapalah mereka ini, katanya Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala beri hidayah, tapi mereka ini miskin. Maknanya itu adalah soalan untuk menghina. Ha litambih, ha pada haulai, ha ini adalah litambih. Tambih maknanya untuk menarik perhatian. Haulai, haulai, ha itu adalah untuk menarik perhatian mereka yang mendengar ayat ini. Sebab ia adalah
kata tunjuk bagi manusia yang ramai, mereka ini. Adakah mereka ini? Ulaika isyarah maksurah, isim isyarah, kata tunjuk maksudnya itu ini. Kalau haulai, mereka ini. Kalau ulaika, mereka itu maksudnya isyarah, itu ini. Cuma kalau hada, ini, hadihi, bagi perempuan ini, zalika yang kita jumpa atas ni, zalika itu. Dan kalau haulai untuk ramai, mereka ini manusia. Maksurah maknanya akhir dia tu hamzah tu baris bawah di mahali rafa' mubtada dan kedudukannya adalah mubtada. Manna madhi maftuh. Manna nun itu adalah baris atas. Jadi fi'il madhi mabniun 'ala al-fathah. Yang saya dah terang sebelum ini, fi'il madhi ini dia mabni, fatanna mabniun 'ala sukun, manna mabniun 'ala al-fathah. Allah fa'il. Siapa yang memberi pertolongan? Siapa yang memberi kekuatan? Allah Subhanahu wa taala. Alaihim jar wa majrur muta'alliqun bi manna. Jar wa majrur muta'alliqun bi manna. Alif pada alaisallahu bi'a'lama bisyakirin adalah istifham taqriri. Taqriri maknanya bukan soalan, tapi Allah Taala nak nyatakan. Allah Taala lah yang paling tahu sesiapa yang bersyukur. Allah Taala lah yang paling tahu dengan mereka-mereka yang bersyukur kepadanya, iaitu dengan nikmat yang diberi oleh Allah SWT, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan jawatan, apa-apa saja nikmat. Mereka bukan guna untuk menghina orang, mereka bukan guna untuk mengherdik, merendahkan golongan-golongan yang tidak ada nikmat tersebut, tetapi mereka adalah golongan yang bersyukur, menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi alif itu adalah takriri. Takriri maknanya untuk menyatakan kenyataan. Walaupun di sini adakah Allah Ta'ala itu tidak mengetahui siapa yang bersyukur, tapi sebenarnya bukan soalan. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu, dialah yang paling tahu sesiapa yang bersyukur di kalangan hamba-Nya. Kemudian laisa madin naqis jamid. Saya rasa dah huraikan sebelum ni. Madin naqis maknanya dia perlu kepada mubtada khabar. Jamid dia tidak ada fi'il mudhari'. Mudhari' tak ada. Laisa ni dia tidak ada fi'il mudhari', dia tidak ada fi'il amar. Jadi dia jamid, beku, keras, tidak terbuka, tidak seperti fi'il yang lain. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Laisa ni dia tidak ada fi'il mudhari', tidak ada masdar pun tidak ada, dia tidak ada isim fa'il, isim maf'ul, dia memang jamid. Allah isim laisa, isim kepada laisa. Laisa ini adik-beradik kana. Adik-beradik kana, dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Allah isim laisa bi jar zaid. Maknanya huruf jar zaid, tambahan saja. A'lam majrur lafzan bil fathah lil wasfiyah wa waznul fi'il wa mana bi'a'lama bisyakirin. Wa waznul fi'il ini adalah mabnu' min as-sarf. Nanti saya hurai minggu depan. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. A'lam ini adalah wazan fi'il. A'lam ini dia adalah mamnu' min as-sarf dan dia adalah wasfiyah, adalah sifat. Lebih tahu fi'il kita sebut af'ala, adhaba, adkhala, akhraja. Jadi a'lam ini adalah isim, isim taqdir. Jadi dia isim atas wazan fi'il. Nanti saya hurai minggu depan yang ni. Mahallan mansubun mahallan. Kedudukannya adalah mansub kerana khabar laisa. A'lam itu adalah khabar kepada laisa. Tapi dia ada bi, bi'a'lama. Sepatutnya kita baca bi'a'lami. Tapi kita tak baca bi'a'lami kerana a'lama ini adalah dia adalah mamnu' minas sarf. Sebabnya adalah wasfiyah, sifat. Yang kedua adalah wazan fi'il. Dia tak boleh diletak baris dua, dan juga dalam keadaan majrur dia tidak boleh diletak baris bawah. Dia kena letak baris atas. Sebab itulah dibaca bi'a'lama. Kemudian bisyakirin muta'alliqun jawa majrur muta'alliqun bi'a'lam. Dengan orang yang syukur bergantung kepada a'lam. Majrur bil ya'i li'annahu jama' mudzakkar salim. Asyakirin ini asalnya asyakirun, tetapi dibaca dengan asyakirin kerana dia adalah jama' mudzakkar salim, majrur dengan
Ya. Okey, sama habis juga ayat 53. Okey, selesai lebih kurang dalam 3 minggu kita tafsir ayat 51, 52 dan 53. Tafsir ringkas dan juga i'rab 3 ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya-Allah kelas kita akan datang kita akan tafsir dan i'rab wa idza ja'aka alladhina yu'minuna, dan juga saya akan huraikan sedikit tentang wasfiyah wa waznil fi'l iaitu mamnu' minas sarf. Ini antara tajuk nahwu Arab, iaitu di bawah tajuk mamnu' minas sarf. Perkataan yang tidak boleh diletak baris tanwin, baris dua. Dan di dalam keadaan majrur, dia majrur dengan baris atas. Antaranya adalah a'lam. A'lam dibaca dengan a'lama bukan a'lami kerana dia adalah mamnu' minas sarf. Insya-Allah ingatkan saya, nanti saya akan cuba kita akan belajar sedikit penerangan tentang mamnu' minas sarf insya-Allah subhanahu wa taala. Okey, ada soalan nak tanya? Ustaz nak tanya, perkataan Arab tu dengan mu'rab tu dia ada persamaan ke? Bangsa Arab tu. Arab mu'rab. Memang ada kaitan lah, tetapi kena cari susu galur dia. Cuma kalau kita nampak yang zahirnya, oleh kerana bahasa Arab ini adalah orang Arab yang buat, jadi perubahan nahwu, kaedah dan sebagainya dipanggil mu'rab. Maknanya mu'rab itu orang Arab yang ubah, orang Arab yang baris ke atas, baris bawah pada huruf akhirnya. Dan mabni itu kerana dia terbina dengan begitu. Orang Arab sudah bina dia, sudah tetapkan dia sebegitu. Ada kaitannya, tetapi bagaimana kita nak huraikan itu memang kena tengok buku. Tapi memang Arab dengan mu'rab itu adalah daripada perkataan yang sama. Atau ada ke dia macam bangsa yang tak tetap pendirian? Ini tafsiran yang liar. Tafsiran yang liar, tafsiran yang bebas, tetapi mesti dibina dengan hujah. Bolehlah kita kata Arab ni macam i'rab pula, sejak bawah berubah-ubah. Tapi sebenarnya bukan Arab saja berubah ni. Kita orang Melayu pun sama juga. Sebab itulah ada doa Nabi kan, ya muqallibal qulub, wahai Allah Taala yang mengubah hati-hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah kami semua di atas agama Engkau ya Allah. Qalbun, hati. Jadi kalau kita nak kata Arab yang berubah-ubah, sebenarnya semua orang ni dia adalah berubah. Bahkan hati itu dipanggil qalbun kerana hati itulah yang berubah-ubah. Kita pun begitu. Mungkin tengah hari nanti kita nak makan nasi nasi kukus contohnya. Tapi pada pukul kejap lagi kita bertukar pula. Mungkin nak makan misuk ke apa sebagainya. Memang kita berubah. Jadi ada tafsiran liar, mungkin tafsiran yang Puan Nurhazah sebut tadi. Oleh kerana i'rab tu berubah-berubah, dalam bahasa Arab tu samalah. Bahasa itu juga berubah. Lepas tu orang Melayu yang berubah, nak kata apa pula? Orang Melayu berubah, kita tafsiran yang lain. Itu namanya tafsiran liar ataupun tafsiran yang bebas, ikut cita rasa yang kita rasa. Okey, terima kasih semua. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.